بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT dapat kita bertemu semula pada malam ini untuk kita melanjutkan majlis pembacaan hadis-hadis Nabi SAW yang dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama besar yang lahir pada tahun 631 Hijrah dan meninggal pada tahun 676 Hijrah dalam usianya yang muda, sekitar 45 tahun, tapi mewariskan kitab-kitab yang banyak yang sangat bermanfaat bagi kita, dan di antaranya adalah kitab Arba'in fi Mabanil Islami wa Qawaidil Ahkam, ataupun yang lebih masyhur dikenali sebagai Arba'in An-Nawawiyah ataupun Arba'un An-Nawawiyah, yang memuatkan 42 hadis Nabi SAW yang sungguh besar faedahnya bagi sesiapa sahaja yang mempelajarinya, memahaminya dan menerapkannya dalam urusan kehidupannya. Dengan itu maka akan memberikan kebaikan dan faedah yang sangat besar kepadanya dari sudut peningkatan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi yang mendengar saja pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah mendapat nikmat daripada Allah. Mendengar saja, kemudian menghafalkan, apatah lagi memahaminya dan melaksanakannya dalam kehidupan. Sungguh nikmat yang tak terhingga dan faedah yang sangat besar. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Iaitu Allah Ta'ala mencemerlangkan, memperbaguskan wajah seseorang yang mendengar perkataanku, kemudian dia peliharakannya, lalu disampaikan pada orang lain sebagaimana yang telah didengarnya. Maka di antara nikmat menyampaikan hadis Nabi SAW adalah termasuk di dalam sabda Nabi SAW ini. Begitu juga bagi orang yang mendengarnya, termasuk di dalam hadis ini. Allah akan menceriakan, menjernihkan, menampakkan nur keimanan, ketakwaan pada wajahnya. Sungguh ini satu adalah anugerah Allah Ta'ala kepada kita di dunia yang kita raih lebih awal. Sementara nanti kita akan meraih kemuncak nikmatnya itu di negeri akhirat. Baik, dengan itu yang menjadi pendorong dan motivasi untuk kita sabar, istiqamah di dalam mengikuti kuliah ini untuk kita mendapat jaminan yang disebut di dalam hadis tadi. Dengan itu hidup kita akan berberkah dan merupakan salah satu tanda kecintaan kita yang sangat dalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita berharap
nanti kita akan mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di negeri akhirat. Dan kepuncaknya kita dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Firdaus. Jadi kita bersyukur kepada jasa yang telah dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebab itulah setiap kuliah di hujungnya kita akan berdoa supaya Allah himpunkan kita bersama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ke dalam syurga, bersama dikumpulkan dengan Nabi SAW dan 4 kelompok, iaitu para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Ini di antara iaitu penunaian terhadap apa yang disebut oleh Nabi SAW sebagai tanda syukur kita terhadap jasa para ulama, khususnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang kita ambil faedah daripada kitabnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man la yashkurun nas la yashkurullah." Barang siapa yang tidak bersyukur pada manusia, sesungguhnya dia tidak bersyukur pada Allah. Di antara syukurnya, tanda syukur kita kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, iaitu kita menghidupkan buku ini dengan membacanya dan menyampaikannya kepada orang lain. Dan perkara ini sangat berkaitan dengan hadis yang akan kita bacakan pada malam ini, iaitu hadis yang ke-7. Al-haditsus sabi'. Al-haditsus sabi'. Hadis yang ke-7. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. Ini dalam riwayat lain disebut 3 kali Nabi SAW ulang. Adapun dalam hadis ini disebut sekali saja. Liman? Qal lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Baik. Hadis ini adalah hadis yang sangat pendek, yang padat dan syarat dengan makna mencakupi. Itulah dia di antara keistimewaan, sehingga Nabi SAW diberikan gelaran pemilik Jawami'ul Kalim, ucapan ringkas syarat makna. Dan hadis ini merupakan hadis yang sangat agung. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna, kami yakni para sahabat bertanya, liman, bagi siapa, untuk siapa nasihat ni? Qal, lalu jawab Nabi SAW, lillahi, untuk Allah, bagi Allah, wali kitabihi, bagi kitab-kitabnya, bagi kitabnya, wali rasulihi, bagi rasulnya, wali a'immatil muslimina, dan bagi pemimpin, imam-imam kaum muslimin, wa ammatihim, dan bagi orang ramai, kaum muslimin secara umumnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis nombor 55, begitu juga diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis yang lain. Jadi hadis ini sungguh besar sekali faedahnya, dan kita namakan tajuk bagi hadis ini adalah agama adalah nasihat menasihati. Baik. Periwayat hadis ini adalah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an. Kunyahnya adalah Abu Ruqayyah. Dan Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an ini adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia masuk Islam pada tahun 9 Hijrah. Maknanya sudah berada pada penghujung Nabi SAW berada di Madinah. Sebab Nabi SAW wafat pada tahun ke-11 Hijrah. Jadi tak lama dia bersama dengan Nabi SAW. Yang asalnya Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an, dia asal agama Kristian. Dan dia asal daripada Palestin. Dia seorang rahib, ahli ibadah. Di kalangan orang Kristian di Palestin. Dan sebelum ni kita telah sebut bagaimana tentang salah satu peristiwa yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan salah satu daripada tanda-tanda kiamat besar.
ketika mana kita mempelajari tentang tadabbur surah Al-Kahfi, iaitu tentang di antara cara untuk membentengi diri kita daripada fitnah Al-Masihud Dajjal. Maka di situ kita sebut tentang peristiwa-peristiwa di mana Dajjal itu pernah ditemui oleh Tamim Ad-Dari ketika dia belum Islam. Ketika mana kapal mereka berlabuh di sebuah pulau bersama dengan 30 orang ahlinya, turun ke pulau tersebut yang terkenal dengan kisah Al-Jassasah, makhluk yang berbulu, memaklumkan ada seorang lelaki sudah menunggu kamu untuk mendapat khabar berita. Maka rujuklah di situ. Jadi Dajjal itu sudah ada dia, tapi dalam keadaan terikat. Dia akan muncul dengan 3 tanda. Tasik Tibariyah. Yang terakhir dia tanya, adakah Rasul itu telah diutuskan seorang lelaki? Ya, dah diutuskan. Jadi selepas peristiwa itu, Tamim Ad-Dari pergi ke Madinah, lalu bertemu Nabi SAW. Dan disitulah dia masuk Islam. Dan sebelum Tamim Ad-Dari menceritakan tentang kisah Al-Jassasah itu, Nabi SAW sebenarnya telah menceritakan hal yang sama. Baik, itu di antara perkara-perkara ghaib yang dikhabarkan menerusi hadis Nabi SAW. Dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu ini yang meriwayatkan beberapa belas hadis. Dan satu-satunya hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim adalah hadis ini. Hadis yang berkaitan dengan tentang agama. Masya Allah, ini hadis yang sangat agung, yang sangat besar. Ini di antara ilmu yang dia dapat daripada Nabi SAW ketika bermajlis dalam satu kesempatan. Dan inilah yang dia jaga dan dia sampaikan kekal kepada kita sampai hari ini. Dan manfaatnya sangat besar. Kerana hadis ini memiliki beberapa faedah yang sangat agung. Baik, mari kita lihat satu persatu maksud daripada hadis ini, faedahnya untuk kita kesemuanya. Dalam hadis ini dijelaskan tentang iaitu satu ketika, dalam satu ketika di mana para sahabat Nabi SAW bersama dengan Nabi SAW dalam satu majlis. Nabi SAW ni majlis ni bukan resmi di masjid saja, tak. Di mana-mana kesempatan Nabi SAW ketika mana akan menyampaikan satu pelajaran yang berguna, maka akan dirakam, diingat oleh mana-mana sahabat, dan mereka nanti akan menyampaikan kepada orang lain. Dulu para sahabat mengingatinya menerusi hafalan, dipelihara di dada-dada mereka. Dan di antara mereka sedikit yang menulis, sebab kebanyakan mereka itu adalah kaum yang ummi. Tapi Allah berikan keistimewaan kepada mereka, iaitu audio learner, dengar saja ingat. Masya Allah. Jadi dengan itu Islam terpelihara. Dan kekuatan ingatan tu sampai sekarang terlihat, masih sambung menyambung. Di mana orang-orang Arab kuat sekali ingatannya. Dalam bab yang berkaitan dengan pemeliharaan terhadap agama. Kemudian Allah berikan juga kepada bangsa-bangsa yang lain. Contoh, orang-orang Arab istimewanya. Begitu juga bangsa-bangsa lain ada Allah berikan keistimewaan, iaitu kuat hafalan mereka. Baik. Jadi hadis ini memberikan satu gambaran yang sangat menarik untuk kita, terutamanya bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Menunjukkan juga tentang keutamaan ilmu. Menunjukkan juga jangan sekali-kali sia-siakan dalam kesempatan keemasan duduk bersama dengan ahli ilmu untuk tidak mengambil faedah. Fawaid yang sangat banyak. Apatah lagi duduk di kesempatan bersama dengan Nabi SAW. Dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, dia sempat bersama Nabi SAW tak lama, beberapa tahun sahaja. Jadi di antara nikmat yang dia dapat adalah menerusi majlis ini, di mana ketika itu Nabi SAW membuat ucapan, iaitu tentang ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Apa makna din? Din itu diartikan dalam dua perkara. Bila kita baca Quran, hadis, kita akan jumpa makna din ni dalam dua jurusan yang paling utama. Din yang pertama adalah agama. Seperti Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah Islam. Dan begitulah di dalam ayat-ayat lain kita akan jumpa banyak. Ini sekadar contoh. Dan maksud yang kedua, din adalah hari pembalasan. Malik yaumiddin, raja pada hari agama. Hari apa tu? Hari pembalasan, hari akhirat. Jadi hadis ini merujuk kepada mana? Hadis ini merujuk kepada agama. Ad-din nun nasihah. Jadi dalam majlis ini Nabi SAW
ketika mana bersama para sahabat, yang hadir itu adalah periwayat hadis ini, yaitu Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an, atau dikenali dengan kunyahnya Abu Ruqayyah. Ya, Nabi SAW menyebutkan ilmu itu, agama itu adalah nasihat. Ya, apa makna nasihat? Nasihat ya bermaksud yaitu sesuatu perkara yang akan memberi manfaat terhadap orang yang dinasihati. Dan nasihat itu datang daripada dua jalan yang utama. Menerusi lisan ya, atau menerusi penulisan. Lisan atau penulisan. Ditambah dengan tindakan nasihat. Ya. Dan nasihat itu datang dalam pelbagai bentuk. Jenis-jenis nasihat. Apa makna nasihat? Kalau dari sudut bahasa disebut nasaha khalasa, iaitu bersih dan murni. Ya, bersih dan murni. Ya, sesuatu dikatakan nasih, ya, iaitu ia bersih. Bersih daripada segala kekotoran. Ya, bersih sejatinya murni. Ya, bersih daripada penipuan. Ya, bersih daripada kebatilan. Bersih daripada khurafat. Bersih daripada syirik. Bersih daripada khianat. Ya, segala perkara keburukan itu dia berlepas diri daripadanya. Itulah maknanya, iaitu nasaha khalasa. Ataupun ya, dalam perkataan diambil daripada perkataan nasaha ar-rajul ya thawbah. Seorang lelaki menjahit kainnya. Kan kain koyak kan? Tak elok, jahit jadi elok, betul kan? Daripada tak elok jadi elok. Ya, maka kain pakaian itu boleh dipakai. Atau dalam perkataan nasaha ar-rajulu, atau nasahtul asal. Ya, menapis manisan. Kan manisan, contoh macam madu. Dia ambil dari pohonnya, sarangnya. Kemudian macam mana nak ambil liquid dia? Cecair madu tu yang pekat tu, tapis dia, betul kan? Sarang-sarang dia tu ditapis, ya. Lebah-lebah tu ditapis, yang keluar tu adalah murni madunya. Madu tu yang dikehendaki. Itu maksudnya. Ya, jadi nasihat, ya. Dan nasihat ini boleh datang daripada pelbagai cara, jurusan. Ya, bagaimana? Nasihat juga dikenali sebagai, iaitu apa? Teguran. Dalam bentuk teguran, nasihat. Dalam bentuk peringatan. Ya, dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya, dalam bentuk penjelasan. Dalam bentuk pelajaran. Ini di antara contoh-contoh hal yang termaktub dalam nasihat. Sebab itulah agama ini adalah nasihat. Tegaknya dan berlangsungnya agama kekal sampai hari ini, kesinambungan tanpa putus-putus, adalah disebabkan oleh adanya nasihat. Maknanya nasihatnya, kesimpulannya mudah adalah, iaitu apa? Dakwah. Nasihat adalah dakwah. Dilakukan secara fardiyah ataupun dilakukan secara kolektif. Jadi dakwah tu dia luas cakupannya. Dan dakwah tu semuanya apa? Adalah nasihat. Nasihat kepada apa? Nanti akan datang. Nabi SAW menjelaskan. Dan dengan nasihat inilah, ya, maka Islam itu tegak, terpelihara sampai sekarang. Terjaga Islam itu. Menerusi tulisan, menerusi catatan, menerusi hafalan, dan menerusi penyampaian. Sebab itu Nabi SAW tegaskan kepada kita kesemuanya, iaitu kewajipan seorang Muslim adalah balighu anni walau ayah. Kerana apa? Nabi SAW sendiri diperintahkan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW, Nabi SAW perintahkan kita juga untuk melakukannya. Kerana tugas Nabi SAW adalah sebagai seorang Rasul. Di antara tugasnya adalah dikenali Nabi SAW dengan sifat tabligh. Balagha, menyampaikan. Muballigh, tu muballigh, menyampaikan. Sebab itu Allah Ta'ala perintahkan seluruh Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, ya, khususnya Nabi SAW sebagai penutup Rasul akhir zaman. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 67 Allah perintahkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, wallahu ya'simuka minan nas, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Jadi Allah berfirman, hai Rasul, ya, Allah seru ni, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikanlah
apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Jika kamu tidak kerjakan, yakni apa yang diperintahkan oleh Allah tu supaya sampaikan, ya, tu. Kalau tak sampaikan, berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Ya. Sebab itu Rasul adalah seorang yang sangat amanah. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak beri petunjuk pada orang yang kafir. Maka dari ayat ini jelas tugas Rasul adalah menyampaikan dengan penuh amanah, iaitu agama. Dan itu merupakan nasihat. Nasihat untuk yang memberikan keinsafan dan kesedaran kepada kaum kafir musyrikin agar mereka meninggalkan sesembahan mereka selain daripada Allah Ta'ala. Meninggalkan kelakuan, tabiat, perilaku buruk mereka, jahiliah amalan itu. Melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang tak terhitung banyaknya. Ya, walaupun mereka pada masa yang sama ada kebaikan-kebaikan. Yang kebaikan ditetapkan, ya, yang kemungkaran ya dihilangkan. Maka ya, daripada ayat ini berkata Az-Zuhri, wa qala Az-Zuhri rahimallah, ya, minallahi risalah wa ala rasulillahil balagh wa alaina at-taslim. Masya-Allah, indah sekali perkataan ini yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari yang akan membawa ayat ini. Daripada ayat ini kesimpulannya sangat indah ungkapannya. Minallahir risalah, daripada Allah turunnya risalah, datangnya risalah. Ni Quran 114 surah turun secara beransur-ansur pada Nabi SAW. Nabi SAW simpan pada dirinya ke? Special gifted, this is only for me, not for others to share. No, Rasul ya menyampaikan, tabligh sifatnya. Ya, iaitu Rasul seorang mubaligh. Asal perkataan ya balagha itu, menyampaikan, mengajak manusia kepadanya. Ya, wa 'ala Rasul al-balagh. Tugas Rasul menyampaikan. Datang daripada Allah, dapat pada Nabi SAW, Nabi tak simpan, Nabi SAW sampaikan kepada umatnya. Ya, umatul ijabah, ya, umatul dakwah, dua-dua. Ya, umatul dakwah semua sekali manusia. Yang kafir, yang musyrik, ahli kitab. Ya, daripada itu nanti akan ada di antara mereka itu ummatul ijabah, akan terima apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian wa alaina taslim, tanggungjawab kita ni atas kita adalah at-taslim, tunduk, patuh, taat, ikut. Jangan banyak kerenah, jangan banyak songeh, istilah bahasanya, faham? Jadi tugas nasihat menasihati ini adalah tugas kita kesemuanya. Dan nasihat menasihati ini termasuk di dalamnya adalah yaitu memperingatkan, ya, memperingatkan dari sudut jurusan tadi, yaitu dalam bentuk pengajaran, peringatan, amar ma'ruf nahi munkar, amaran, ya, inzar dan seumpamanya. Dan juga dalam sudut yaitu menunaikan kewajipan, menunaikan hak. Nanti kita akan lihat ya yang disebut oleh Nabi SAW untuk siapa nasihat itu. Dan setiapnya adalah berbeza-beza. Ya, yang wajib ditunaikan atau disampaikan. Tapi kesimpulan umumnya hadis ini adalah mengajak kita untuk menunaikan satu perkara, yaitu hendaklah kita menyampaikan, menasihati, saling menasihati. Kerana agama itu dia adalah nasihat. Tegaknya agama itu berkekalan sampai sekarang dengan adanya usaha setiap orang yang melakukannya, yaitu saling ingat, mengingat, nasihat, menasihat. Dan kewajipan ini sungguh satu pekerjaan yang paling mulia, menduduki ranking nombor 1. Inilah profession yang paling mulia, yang tidak ada gantinya, iaitu apa? Ya, menjadi seorang yang memberikan peringatan. Sebagai ya, memberikan kesedaran, mengingat yang lupa dan mengajak yang sudah sentiasa berada itu agar tetap istiqamah. Sebab tu kalau kita baca Al-Quran, baca hadis, kita akan jumpa Allah berikan pujian dan keistimewaan bagi orang yang melakukan nasihat ataupun dakwah. Nasihat dan dakwah itu sama. Ya, tapi dakwah itu dia cakupannya luas. Termasuk dalam bentuk berdakwah adalah menasihati. Allah sebut dalam surah Fussilat ayat 33. Ya. Yaitu wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya? Allah sebut siapa yang lebih baik perkataannya? Perkataan yang terbaik ni apa? Iaitu ya, daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Jadi
Orang yang paling terbaik lisannya, ucapannya, ungkapannya, perkataan yang keluar daripada mulutnya adalah orang yang menyeru kepada Allah. Itu nombor satu. Sebab orang yang menyeru kepada Allah, iaitu dia akan keluar daripada lisannya perkataan-perkataan yang terbaik saja. Dia akan datangkan firman Allah Ta'ala, dia akan datangkan hadis Nabi SAW, dia akan datangkan perkataan untuk menjelaskan keduanya. Itu kan semua perkataan yang bernilai, memberikan kebaikan kepada yang diseru. Ya. Yang kedua, dia mengerjakan amal soleh. Dia tidak hanya berbicara, tapi dia berbuat dengan apa yang dia bicarakan. Maknanya apa? Walk the talk. Ya, bukan itu. No action, talk only. Ya, dia walk the talk, lead by example. Inilah ciri pendakwah yang sejati. Orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, dia tak lupa pada diri dia untuk berbuat kebaikan. Ya, dan yang ketiga, dia buat pengikraran, penjelasan, menunjukkan ketulusan hatinya dalam menunaikan tugas ini. Iaitu apa? Sesungguhnya aku termasuk orang yang menyerah diri. Dia tak mengharap pujian manusia. Dia tak mengharap imbalan, balasan daripada manusia dalam bentuk apa pun, pujian ke, wang ringgit ke, tak. Ya, tapi dia berharap daripada Allah Ta'ala. Dengan apa? Iaitu total submission to Allah. Jadi apa yang diharap kerana dia apa? Kerana dia telah menunaikan hak Allah. Tercukupkan dengan itu. Dia tahu Allah itu Maha Pemurah, Allah akan berikan ganjaran pahala kepadanya. Apatah lagi pahalanya banyak. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalik min ujurihim syai'a. Dia tahu. Ya, sebab itu dia mengikrarkan wa qala innani minal muslimin. Sebagai seorang muslim. Ya, muslim yang ikhlas, tulus, berbuat semuanya bukan kepentingan duniawi tapi kepentingan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana menunaikan perintah Allah. Ya, barang siapa yang mengajak orang lain kepada sebuah petunjuk, satu petunjuk, menasihati itu kan memberi petunjuk, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nampak tu? Jadi ini cara yang cerdas untuk dapat pahala. Nasihat itu boleh dilakukan dengan pelbagai cara. One to one, face to face, ya, from distance, dengan menghantar surat, hantar mesej, hantar WhatsApp, dengan mengadakan majlis pengajaran, pembelajaran, ya, offline, online, macam-macam. Dengan menulis artikel-artikel, menulis kata-kata pendek, upload, orang baca dapat pahala. Betul kan? Tu. Sebab itu dia berubah dengan nasihat, dengan kata-kata untayan kita itu. Ya, kita memberikan dia hidayah, iaitu hidayah apa? Hidayatul bayan wal irsyad. Ya, hidayah penjelasan dan petunjuk. Sebab itu tersentuh hatinya, Allah berikan dia hidayatul taufik. Lalu dia berbuat dan beramal dengannya. Nikmat tak? Nikmat. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا. Ini jangan sekali-kali. Ya. Dan barang siapa mengajak orang lain pada perbuatan dosa, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Dia tunjuk sunnah sayyi'ah pada orang. Ya, sunnah ada dua, sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Bid'ah tak ada dua. Bid'ah dolalah dia, tak ada bid'ah hasanah. Dalam hadis pun tengok. Hadis sebut sunnah, ya, sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Dia tunjuk sunnah, ya, hasanah. Maknanya benda dah ada dalam agama, benda baik. Ya, sebagaimana, ya, sunnah itu contoh. Dia ajar orang macam mana, ya, untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Contoh, dia tengok ada seorang menguak mulut luas bukan main, nampak kerongkong dia, bukan nampak gigi gerham saja. Ya, ataupun dia menguak sambil keluar bunyi, wah gitu ha. Lalu dia kata as-sawab minasyaitan. Ya, menguak tu dari syaitan. Nabi SAW ajar kita kalau menguak, tahan, jangan menguak. Kalau menguak juga ambil tangan tutup. Dia buat, kita dapat pahala, betul kan? Dia pula nanti ajar orang lain, dia dapat pahala. Kita ni sebab ajar dia, kita pun dapat pahala lagi. Ni kalah MLM, multi level marketing. Multi level marketing ada persen. Kalau nombor 2 ni katakan dapat 30%. Nombor 2, ya, 20%. Nombor 3, 10%. Nombor 4, 5%. Nombor 6, tak ada langsung. Jadi kan berkurang, ni tak 100%. Tanpa mengurangi pemilik tersebut. Ya, sebab itu nikmat indahnya ketika orang mendapat faedah daripada nasihat kita,
dakwah kita, apa yang kita sampaikan, maka Allah berikan jaminan ganjaran istimewa. Allah reward kita. Allah recognize usaha kita dengan apa? Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Masya-Allah. Ya, demi Allah. Fa wallahi. Ini macam apa? Sumpah ni. Ya, demi Allah. Sungguh Allah akan memberikan hidayah pada seorang melalui kamu. Dia dapat hidayah daripada kamu. Maknanya kita tegur dia, dia dengar. Kita ajak macam kuliah dia sebelum dia tak pernah pergi, dia datang. Ya, kita share, ya, program-program ilmu. Dia terbuka hati, dia dengar. Dalam banyak-banyak ceramah, satu poin terkena pada dia. Yang sebelum ni dia tak menutup aurat, dia tersedar. Lalu dia berubah menjadi seorang muslimah sejati. Dapat pahala. Ya, jadi pahala di zaman sekarang lebih mudah untuk diraih berbanding dengan dulu. Sebab dunia telah didekatkan. Dulu nak dapat pahala, nak berdakwah, kita kena pergi rumah dia, cari dia, duduk sembang, tak payah, handphone ada. Ya, itulah kebaikan teknologi mendekatkan yang jauh. Jadi dekat. Ya, dan dakwah boleh bertebaran seluruh dunia. Betul kan? Live telecast. Ya. Dulu live telecast kena bayar. Kalau televisyen, betul kan? Kau bayar banyak. Sekarang handphone tak payah bayar. Bayar bil bulan-bulan je, RM50, RM60. Tapi merentasi seluruh sepadan dunia. Di mana ada line internet sampai dia. Sampai ke Iceland. Sampai ke Rusia. Sampai ke Tasmania. Tu bawah selatan sekali tu. Utara sekali apa? Tu utara. Ya, Rusia. Apa nama kat tu? Alaska. Bukan Alaska kat mereka tu. Kutub utara, kutub selatan, Arktik dan kutub Antartika. Sampai. Ya, sampai tu ke sebelah Peru, Bolivia. Ya. Sampai ke hutan mana semua sampai. Masya Allah. Jadi Allah mudahkan kita untuk dapat pahala. Dan Allah juga mudahkan untuk kita dapat dosa. So your choice. You have two choices. Which one you want to choose? Nak dapat pahala atau dapat dosa? Tu. Jadi gunakan handphone kita sebagai mesin penjana pahala. Jangan gunakan dia mesin penjana dosa. Ya, kita mati dia hidup lagi. Kita mati dia hidup lagi. Dia menggantikan fungsi buku. Ya, buku-buku karangan ulama. Tapi buku-buku karangan ulama terhad capaian dia. Tapi yang handphone, capaiannya semua boleh capai. Habis satu generasi, lahir satu generasi. Habis satu generasi, lahir satu generasi. Selagi handphone tu ada lah. Barangkali ke depan lagi canggih. Itu sudah menjadi kebiasaan. Ya, inovasi dipenambahbaikkan dan sebagainya. Masya Allah. Jadi Nabi SAW sebut, seseorang mendapat hidayah daripada kamu, dia dapat kebaikan. Ya, kamu nyatakan pada dia, contoh sebelum ni dia tak pernah pun beramal dengan hadis-hadis Nabi SAW tentang amalan harian. Contoh dia tak tahu, tak tersentuh hati dia. Oh, rupanya ketika hujan dia ada doa rupanya. Loh, senangnya doa. Allahumma sayyiban nafi'ah aja. Dapat pahala. Dia pun baca. Dia bukan ustaz, dia bukan ustazah, tapi dia share. Dia kongsi, dia sampaikan. Itu yang dia tahu. Sebab dia tahu balighu anni wala ayah. Maka dia tunaikan terus. Sebab tu agama, dia bukan hak milik ustaz, ustazah, tok guru, pak kiai, pak habib. Bukan. Pak syekh, bukan. Agama ni kita semua. Ya. Apa saja ilmu yang ada kepada kita, kita share, kita kongsi. Oh, rupanya ketika hujan, ketika angin, ada doanya. Dia pun hafal dan dia pun tulis, upload dalam status dia. Ya Allah, ini khair, Allah ini as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Dan begitulah seterusnya, banyak. Jadi dia share satu-satu. Senang saja copy paste. Bukan dia nak rewrite. Tak. Pergi saja pada program tu, pergi saja kepada app, just copy and paste. And then ya, sebarkan. Masya Allah. Apa akibatnya dia buat kebaikan ni? Ya, kata Nabi SAW, khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Ya, adalah lebih baik daripada kamu memiliki unta merah, yakni unta yang paling mahal. Ya. Jadi reward and recognition daripada Allah Ta'ala tu kemuncak hadiah. Ya, pada sisi strata ketika Nabi SAW menyampaikan hadis ini. Ya, milik tanda kekayaan seseorang, status kehidupan dia orang mewah, iaitu adanya unta. Unta haiwan yang paling mahal. Bukan setakat dia mahal harga, Allah memuliakan unta dengan dalam bab yang berkaitan dengan hukum. Ya, dia duduk ranking nombor 1 keutamaan. Kalau kita nak berkorban, nombor 1 apa yang paling utama? Unta. Lepas tu baru diikuti dengan lembu. Lepas tu baru diikuti dengan kambing. Nampak tak? Unta nombor 1.
Allah beri kemuliaan. Dalam Quran disebut tentang unta, betul kan? Dan begitulah seterusnya. Ya, dan Allah berfirman lagi dalam ayat lain, contoh, qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ini contoh-contoh ayat, banyak lagi lah. Baik, ini kesimpulan ya, fawaid ataupun faedah-faedah yang seterusnya di dalam hadis ini. Baik, faedah yang seterusnya ya daripada hadis ini, yaitu tentang Nabi SAW ditanya. Bila Nabi SAW sebut ad-din nasihah, para sahabat langsung saja tanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa? Maknanya apa? Very eager to know, enthusiastic para sahabat ni, nak tahu ni, sebab ini kebaikan. Agama adalah nasihat. Yang untuk siapa ya Rasulullah? Yang untuk kami ke? Atau untuk orang lain? Ya, untuk clarification, untuk penjelasan. Tu explanation, penjelasan. Ya. Jadi salah satu tekniknya adalah dalam hadis Nabi SAW, selalu Nabi SAW bertanya. Ada masanya para sahabat yang bertanya. Ini salah satu kaedah yang efektif yang pernah kita sebut sebelum ni dalam interpersonal skill or communication. Ya, how to memorize, cara cepat. Ya, dengan kaedah soal jawab. Soal jawab tu dia hasilnya adalah bentuk ringkasan jawapannya. Jadi mudah ingat. Ya, para sahabat tanya, liman? Nabi SAW langsung bagi jawapan. Terang, jelas, loud and clear. Ya, satu-satu Nabi SAW. Yang ikut urutan. Tengok Nabi SAW bijaksana dalam menjawab. Ya. Jadi sebenarnya satu perkara yang boleh kita belajar daripada para sahabat Nabi SAW ni, daripada soal jawab ini, yang pertamanya adalah betapa seriusnya para sahabat Nabi SAW untuk mengetahui. Ya, dengan pertanyaan untuk mendapat kejelasan, supaya mereka tidak sama-sama tidak membuat andaian bila keluar daripada majlis Nabi SAW. Sebab tu kalau kita ada kesamaran, maka kita tanya. Sama ada kita tanya direct ataupun kita bertanya kemudian. Tidak di depan ataupun kemudian sesudah kuliah, ataupun ya menerusi pelbagai cara, tulisan dan seumpamanya. Yang keduanya, menunjukkan betapa para sahabat Nabi SAW memberi perhatian dalam majlis ilmu. Tidak bermain-main, tidak berawak jenaka ketika ilmu disampaikan. Serius. Ya, fokus. Catat. Ya, sebab tempat main ni ada tempat dia. Majlis ilmu bukan tempat bermain. Bukan tempat bersembang, bukan tempat untuk cubit sana cubit sini, bukan. Pegang hidung, pegang telinga, itu tempat main. Ini disiplin. Tengok para sahabat Nabi SAW. Kalau tak beri serius, sebab itu banyak orang menghadiri majlis ilmu keluar bukan bertambah pandai, bertambah jahil. Ya, tak berubah hidup dia. Ibarat orang yang berlari laju, lari punya laju, tapi berada di tempat yang sama. Patutnya bila berlari dah sampai ke depan, bukan tempat yang sama. Ya, itu maksud dia. Tengok pelajaran ya yang tersirat daripada hadis ini sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sungguh mengagumkan. Jadi hendaklah kita jadi seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersungguh. Walaupun mengantuk, lawan. Sebab tu banyak ilmu, ya guru-guru kita, ya ketika kita hadir dalam majlis mereka, pertama dilarang tidur. Kenapa? Tempat menuntut ilmu bukan tempat untuk tidur. Yang kedua, dilarang bermain-main dalam perkara yang sia-sia. Contoh macam mana bermain-main? Bukan bermain cubit-cubit. Orang tua dia tak main dalam majlis ilmu. Dia pegang pen. Pen ni kan ada tekan, lepas, ada main. Tak, tu, tak. Ataupun dia pandai buat ni, pusing-pusing jari ni. Ya, dia sambil kuliah dia pusing. Ini hilang konsentrasi, dia larang. Sekejap je terpelanting pen, pum jatuh. Pergi ambil, dah terlupa lah apa yang ustaz disebut. Sebab ketika jatuh tu ada poin penting, dia tak catat. Jadi dia tak faham secara keseluruhan. Dia akan mencacatkan pemahamannya. Nanti khawatir bila dia jadi guru, dia mengajar, salah ajarannya. Tok guru tu kata lain, dia kata lain. Sebab tu salah satu disiplin penting dalam ilmu sama, kitab-kitab, sebagaimana yang disebut oleh guru-guru kita, Masya Allah. Ya, tulis 3 tempat. Setelah kamu dengar majlis ilmu tu pembacaan, ya hadis ke, Quran ke, ataupun kitab-kitab, matan dibacakan oleh qari, dia baca, kita dengar. Ya, tu qira'atan alaihi wa ana asma'. Ya, dibaca oleh seorang, kita ni dengar. Kena beri pendengaran. Ya. Bila dah selesai habis tu, ada 3 situ. Ya, kamal, dengar secara sempurna.
Ya, kurang. Faut. Ataupun langsung tak dengar. Kena amanah tu, guru nak ajar kita amanah. Dalam mendengarkan, tak dia kata kamal semua. Kamil penuh. Pada hati tu. Padahal waktu tu guru tu majlis pembacaan tu, dia pergi bilik air lah. Ya, dia main handphone lah, dia tengok Facebook lah. Tu kalau online majlis sama hadis atau apa-apa saja. Ni suul hadap. Suul hadap walaupun guru tak ada depan dia. Guru tu duduk jauh. Betul kan? Ini nak mengajar kita supaya apa? Jujur, amanah, beradab dengan ni. Sebenarnya barang siapa yang lari daripada kaedah ni, nanti kita akan tengok ilmu dia pasti tak berkat. Banyak ilmunya tapi tak berguna untuk dia. Satu pun dia tak mengajar pada orang. Sebab apa? Tidak ada adab namanya ilmu. Kenapa tidak ada adab? Sebab hilang keikhlasan. Ini kan hadis yang sebelum ni, hadis yang ke-8. Hadis apa? Tentang dalam tubuh anak Adam ada segumpal daging. Ala wahya al-qalb. Itulah di hati. Yang perlu kita usahakan supaya jadi apa? Jadi sihat. Hadis ke-6. Jangan sakit. Tu hadis yang sakit. Hadis yang sakit. Hati yang sakit. Hati yang sakit senang saja. Duduk dalam majlis ilmu dia rasa gelisah. Jajak tengok jam. Bila dah habis? Ya, kalau terlajak sikit, ustaz ni apa hal ni? Panjangnya hari ni. Ya, tak tahu ke orang ada kerja. Tapi kalau dah duduk dalam majlis dunia, jam pun tak tengok. Ya, sedar-sedar perlawanan bola dah habis dah. Allah cepatnya habis, tak puas hati aku. Ya, seri dia buat lagi extra time. Tak rasa dia. Itu dia. Hati yang sakit. Sebab itu kita sentiasa memohon doa kepada Allah agar dikurniakan hati yang sihat. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Baik, faedah yang seterusnya adalah langsung Nabi SAW memberi jawapan tanpa tangguh-tangguh. Kenapa? Kerana Nabi SAW nak mengajar, nak bagi tahu. Kalau sebelum ni Jibril AS yang tanya. Sekarang para sahabat pula tanya kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW pun bagi jawapan. Jawapan yang sangat jelas, terang. Nasihat ni untuk siapa? Ya, qal lillahi. Yang pertama untuk Allah. Nanti akan ada maksud. Kita dah sebut maksud nasihat tu apa? Satu, memberi peringatan. Ya, memberi pembelajaran. Memberi teguran, amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang satu lagi apa? Iaitu menunaikan hak. Menunaikan kewajipan. Jadi untuk Allah ni apa? Allah tak perlu nasihat, betul kan? Kita yang perlu dinasihati. Ya, sebagaimana kita sebut tadi, minallahi risalah. Ya, daripada Allah turunnya risalah Quran, dan wa 'ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-balagh. Nabi sallallahu menyampaikan. Jadi tugas kita pada hak Allah ini akan datang penjelasan. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, nasihat itu untuk siapa? Iaitu wali kitabih. Ya, bagi kitabnya. Kitab tu benda tak hidup, tak bernyawa dia. Ya, macam mana nak pergi bagi nasihat kepada benda yang tak bernyawa? Maksudnya bukan nasihat dalam bentuk live, ungkapan kita pada dia, tak. Iaitu menunaikan hak terhadap kitab. Yang ini tentunya kita sebagai umat Nabi SAW, hak Al-Quran dan hak hadis Nabi SAW. Ya. Dan yang ketiga, iaitu wali rasulih, dan bagi rasul. Ya, rasul kita Nabi SAW. Ya, iaitu kewajipan yang wajib kita tunaikan terhadap Nabi SAW. Ya. Jadi nasihat untuk Allah, untuk kitabnya dan untuk rasulnya adalah menunaikan hak mereka. Faham? Tulis itu. Menunaikan hak mereka. Adapun untuk yang keempat, iaitu wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Yang keempat dan kelima ni adalah iaitu bagi imam-imam pemimpin kaum muslimin, para pemerintah, raja, sultan, perdana menteri, presiden, ahli kabinet dan sekutu-sekutunya. Dan kaum muslimin umumnya. Ini dia yang berbentuk ucapan, perbuatan, penulisan. Menasihati mereka itu. Sama ada direct or indirect. Di tempat yang terbuka atau secara personal. Ini semuanya adalah kemahiran, teknik-teknik. Ini kaedah. Ya, ada ketika kita nasihatnya dalam bentuk terbuka, tapi menggunakan kaedah umum. Ya, ketika bersendirian, face to face, blunt, bagi peluru terus. Ya, direct, tak ada tapi-tapisan. Jadi ini semua kemahiran. Sebab ada orang kadang salah dalam menasihati. Dia nasihat di khayalan umum. Akhirnya kebaikan yang dia inginkan, akhirnya mudarat yang dia perolehi. Baik, itu secara umum.
Baik, mari kita lihat satu-satu. Jadi daripada 5 kewajipan ini, nasihat, maka setiap orang bertanggungjawab untuk melaksanakannya. Ada kewajipan itu menjadi wajib bagi dia, dan ada di antaranya menjadi fardu kifayah. Bukan semua orang melakukannya. Seperti contoh menasihati sesama kita. Apatah lagi menasihati pemimpin, ada kod dan etikanya. Nanti akan datang penjelasan. Jadi setiap orang bertanggungjawab melaksanakan kewajipan ini sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dan ini merupakan tugas dan amanah yang wajib dilakukan atau dituntut untuk dia lakukan, atau harus baginya untuk melakukannya. Dan dia terkait dengan hukum yang 5. Wajib, sunat, harus, haram, makruh. Melihat kondisi. Nasihat itu boleh bertukar menjadi haram bila cara yang dilakukan tak betul. Atau dia menasihatinya, tapi in return memudaratkan dirinya. Faham? Baik. Jadi inilah dia betapa indahnya Islam, iaitu dengan hadis ini. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, sehingga berkata seorang ulama, iaitu Ibnu Battal rahimahullah, tentang hadis ini. Innan nasihata tusamma dinan wa islaman, wa anna ad-dina yaqa'u 'alal amal kama yaqa'u 'alal qaul. Sesungguhnya nasihat itu dinamakan sebagai agama dan Islam. Nasihat itu adalah agama dan Islam. Agama ini bergantung pada amalan, begitu juga pada percakapan. Baik. Dan nanti kita akan lihat ada implikasi-implikasi yang besar apabila tidak ditegakkan hak ini terhadap kelompok tertentu. Yang pertama, catat. Ini perincian. Apa makna nasihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apa makna dia? Iaitu bahasa mudahnya adalah menunaikan hak-hak Allah Taala sebagai seorang hamba, iaitu mentaati perintah Allah. Perintah Allah datang daripada dua jurusan, iaitu perintah untuk melaksanakan dan perintah untuk meninggalkan. Perintah untuk melaksanakan wajib, dan kewajipan awal wajib adalah ma'rifatullah. Huwa ma'rifatullah, iaitu mentauhidkan Allah dalam apa? Dalam ar-rububiyah. Allah adalah al-khaliq. Segala penciptaan, termasuk kita sebagai ciptaannya, adalah yang dilaksanakan adalah atas af'al Allah, kehendak Allah. Yang kedua, mentauhidkan Allah dari jurusan al-uluhiyah. Inilah tujuan kita, Allah ciptakan supaya menegakkan ubudiyah, menjadi hamba-Nya. Beribadah kepadanya semata-mata, tanpa mensyarikatkan Allah dengan sebarang sekutu apapun. Dan yang ketiga, mentauhidkan Allah dari sudut al-asma' was sifat, iaitu menetapkan nama-nama dan sifat Allah sesuai yang dikhabarkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan sekali-kali campur tangan mengubah apa yang dilarang. Allah menetapkan dia memiliki sifat-sifat tersebut, tiba-tiba kita pergi palingkan, kita tukar maknanya, yang tak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu dalam hal yang berkaitan dengan ini, ulama ajar kita perincian. Contoh, amiruha kama ja'a bila kaif. Kaif. Apa saja penjelasan tentang Allah Ta'ala dari Al-Quran, dari hadis, terima. Tanpa mempertanyakan bagaimana. Ini perincian belajar dalam Tauhid, Asma' wa Sifat. Baik. Jadi, kita sebagai seorang hamba, kewajipan kita adalah tadi. Apa dia? Wa alaina taslim. Itulah makna sebagai seorang Muslim. Al-istislamu lillahi bitauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini tugas kita kepada Allah sebagai seorang Muslim. Tunduk, taat, patuh dalam mentauhidkan Allah dan beribadah kepadanya. Dan tidak sekali-kali akan melakukan kesyirikan. Dan juga tak akan bersekutu dengan sekutu-sekutu dan mengambil sekutu-sekutu. Berlepas diri. Jadi kita beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, yang menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, dan menjauhi daripada sebarang perkara-perkara yang dicegah dan sebagainya. Itu secara mudah, insya-Allah kita faham. Dan bertahun-tahun dah kita mempelajarinya, dan kita berjalan di atasnya sekuat semampu setenaga kita mungkin. Bermujahadah pada tahap tinggi untuk menunaikan seluruh perintah Allah yang wajib dan meninggalkan seluruh larangan Allah yang haram. Itu kan hadis ini ada kaitan dengan hadis sebelum ni.
Ya. Hadis yang keberapa? Ada yang keenam. Innal halala bayyinun. Tu. Sambung. Wa innal harama bayyinun. Tu. Hafal hadis tu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-mutasyabihat. Ya. Umurun mustabihatun. La ya'lamun nas katsirun minan nas. Baik, teruskan. Sudah yang itu. Kemudian hak yang kedua, nasihat yang kedua adalah wali kitabih. Ya, untuk kitab. Kitab apa ni? Al-Quran. Ya, kitab yang Allah turunkan. Ya, sekaligus daripada Lauhul Mahfuz ke langit dunia, kemudian turun pada Nabi SAW secara beransur-ansur. Jadi bagaimana kita memenuhi perintah untuk nasihat bagi kitabnya? Yaitu kita menunaikan 6 hak terhadap Al-Quran. Barulah dinamakan kita menunaikan nasihat terhadap kitab, yakni Al-Quran. Apa dia yang pertama? Beriman bahawa Al-Quran adalah kalam Allah. Ya. Kalam Allah yang hakiki. Ya, ini banyak perbahasanya. Tu belajar dalam akidah nanti. Sehingga lahir kelompok-kelompok sesat. Ya. Memang daripada Allah. Jadi istilah bersuara, ya, didengari. Kerana itu diingkari oleh kelompok lain. Ini rumitnya ni bab ni, penjelasannya. Tapi cukuplah kita mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah. Wajib ni kita imani. Barang siapa yang mengingkari bahawa Al-Quran adalah kalam Allah, kafir dia. Ya. Mutlak. Dia kata di kalam Muhammad, dia bukan kalam Allah. Ya. Sebab itu Imam Bukhari rahimahullah ada satu kitab. Masya Allah, tebal kitab dia. Menjelaskan tentang bab ini. Ya. Banyak sekali di dalamnya. Kitab Khalqul Din. Tebal sekali. Dan menyanggah orang-orang yang melakukan penyimpangan dalam bab kalam Allah. Kan zaman itu zaman Mu'tazilah. Ya. Ini kitab Khalqu Af'alul Ibad. Waraddu ala Jahmiyah wa ashab at-ta'til. Ini kitab yang sangat komprehensif. Dan kitab ini, ya, Masya Allah, bagi sesiapa yang ingin mencari kebenaran untuk berjalan di akidah, ya, salaf yang benar, yang wajib kita ikuti, baca kitab. Mesti dia terkejut sebab bertentangan dengan pegangan khususnya kelompok Asy'ariyah. Sebab dalam ni ditetapkan, dihukumkan, ya, bahawa Allah itu fis sama. Barang siapa yang mengingkari Allah fis sama, kafir dia. Ni. Dia berkata azam ni, kita apa ni? Kita kenal Imam Bukhari rahimahullah tu pengarang kitab, pengarang pula, penghimpun kitab. Penyusun kitab Sahih Bukhari, menghimpunkan hadis-hadis Nabi SAW, iaitu sepakat satu dunia terima. Maka sekarang orang-orang yang berjalan di atas mazhab Asy'ariyah tu baca kitab ni. Tengok apa akidah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ni ikut yang hadis tu je. Yang akidah tak nak ikut. Dia ikut akidah khalaf. Padahal ni akidah salaf. Sehingga asbab ini Imam Bukhari rahimahullah dia dihalang untuk mengajar. Sebab kalau bab tentang kalam Allah banyaknya, tak terhitung. Dia menyanggah semua kelompok Jahmiyah dan sebagainya, Mu'tazilah semua. Ya, di sini ditegaskan bahawa hadis Al-Quran kalamullah, ya, Anas bin Malik dan sebagainya. Dan nanti kita akan jumpa ya tentang istiwa Allah semua. Masya Allah, terperinci. Dan kita ini ya dipelajari, ya dikaji, khususnya ya mereka-mereka yang tetap istiqomah di atas manhaj atau mazhab salaf. Kerana manhaj atau mazhab salaf yang wajib kita ikuti. Jangan menulis selain daripada ini. Ya, kerana ini adalah manhaj yang hak, mazhab yang hak. Ya, dan dia diikuti, dilalui oleh para ulama salaf yang hebat-hebat, yang terkemuka, tokoh-tokoh terkedepan. Seperti siapa? Imam Bukhari rahimahullah. Ni, ya, Masya Allah. Dan kitab ini tersambung sanadnya sampai sekarang, dipelihara sanadnya. Ya, menunjukkan kitab itu adalah otentik daripada Imam Bukhari rahimahullah. Baik, apa soalan? Memang apa bukti? Quran, hadis. Tak terhitung banyaknya dalil yang memerintahkan supaya berjalan di atas mazhab salaf. Apa makna salaf? Pendahulu. Salaf itu adalah generasi yang terawal. Nabi SAW sebut mereka itu siapa salaf? Ya, ma ana alaihi wa ashabi al-jamaah. Iaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Bukan. Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Banyak para ulama karang kitab-kitab banyak ni. Mazhab salaf banyak-banyak kitab.
Ya, mazhab salaf berjilid-jilid, boleh tengok. Ya, tentang kewajipan kita mengikuti mazhab salaf. Itu cuba darah tu nanti bab lain. Ya, tapi literature tentang kitab-kitab berkaitan dengan mazhab salaf tak terhitung. Bukan zaman sekarang saja ditulis. Sekarang lagi banyak sebab explanation in detail. Tu zaman salaf. Siapa zaman salaf tu? Para sahabat Nabi SAW, para tabi'in, ya, para imam mazhab 4 kita semua dalam mazhab salaf. Mewariskan kita kitab, di antara mereka mewariskan kita akidah yang telah kita pelajari. Apa dia? Usul sunnah. Syarh sunnah. Sekejap lagi syarh sunnah lagi. Ni tiga kitab ni kita ambil daripada siapa ni? Belajar daripada siapa ni? Daripada gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Al-Muzani rahimahullah. Anak murid Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Disebut Syafi'i yang kedua. Meringkaskan kita Al-Um. Ya, Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Syafi'i itu, Al-Um itu. Kedua kita belajar Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah. Anak murid Imam Syafi'i rahimahullah di Baghdad. Al-Imam Muzani anak murid Imam Syafi'i di Mesir. Yang ketiga Al-Imam Al-Humaidi. Anak murid Imam Syafi'i rahimahullah juga, salah satunya berada di Mekah. Di guru Imam Bukhari nombor 1 mula-mula sekali. Imam Bukhari riwayatkan hadis tentang innamal a'malu binniyat. Daripada Al-Humaidi. Betul lah. Innamal a'malu binniyat, guru dia. Ya, contoh hadatsana an Humaidi. Kemudian sampai kepada ya, Amirul Mukminin Abu Hafs Umar radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat. Jadi kita guna kitab apa ni? Kitab ulama salaf. Banyak lagi kitab ulama salaf nanti kita akan pelajari satu-satu, insya-Allah dalam jurusan akidah. Sebab akidah itulah yang akan membezakan di antara orang yang berjalan di atas nasihat Nabi SAW atau keluar daripada nasihat Nabi SAW. Baik, kembali. Ya. Jadi nasihat bagi kitab ni yang pertama adalah tadi beriman. Ya. Tidak boleh ragu. Semua yang ada dalam Quran itu benar. Tak ada satu huruf yang jatuh pun. Ya. Yang keduanya apa? Membacanya. Jadi kena pandai baca Quran. Walaupun baca merangkak-rangkak. Ya, daripada tak pandai. Bahasa Inggeris pandai, very fluent. Baca Quran tak pandai. Islam apa macam tu? Ya. Bahasa Korea pandai, baca Quran tak pandai. Bahasa Rusia pandai, baca Quran tak pandai. Tu nak bagi penegasan. Ya, kalau bahasa orang lain kita boleh pandai, ni bahasa Quran, kenapa tak pandai? Belajar. Ya, warattilil Quran tartila. Belajar ya semampu. Ya, bukan mesti nak jadi lagu sedap, tak perlu yang tu. Yang tu option saja. Tapi yang perlunya apa? Boleh baca. Tartil. Walaupun suara tak sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sedap kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Okeylah boleh baca. Ni kalau tak boleh baca, tengok betul. Ya, macam kita tengok tulisan Cina, tulisan apa Tamil tu. Tengok macam apa, dia faham tidak. Nampak tak? Tu. Yang ketiga apa? Ya, memahaminya. Read with understanding. Dah lama dah kita baca. Sekarang kita kena faham. Tak ada alasan lagi dah beli Quran terjemahan. Kalau pandai bahasa Inggeris, beli Quran terjemahan bahasa Inggeris. Kalau pandai bahasa Melayu, beli Quran terjemahan bahasa Melayu. Kalau pandai bahasa Cina, beli Quran terjemahan bahasa Cina. Hampir keseluruhan bahasa dunia Quran diterjemahkan. Sampai bahasa orang asli pun diterjemahkan. Masya Allah. Betul kan? Bahasa murut lah, bahasa apa semua diterjemah. Ada saja di kalangan orang Islam yang berusaha untuk menginfakkan dirinya, ya, untuk translate. Besar jasa mereka itu. Masya Allah. Ya. Jadi faham. Ya, janganlah kita hanya berpada dengan nak baca habis khatam berkali-kali. Ya. Yang penting Quran diturunkan adalah hudan linnas. Macam mana nak jadi hudan linnas kalau baca tak faham? Inilah kesilapan besar umat Islam. Baca tapi tak faham. Ya, cuba dia baca pelan-pelan. Tengok cara Nabi SAW ajar bagaimana. 10 ayat baca, faham, hayati. Kemudian fahami dia. Ya, faham tadi. Faham very basic. Next level yang lebih utama. Apa dia? Mentadaburinya. Apa hikmah yang tersirat daripada ayat ini? Contoh bila kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Faham kan? Allah itu pemilik alam ni. Tapi kalau kita pergi perincian, apa dia? Ya, alam ni kita akan nampak secara detail. Allah ciptakan langit tanpa tiang. Disebut 7 lapis. Ya, ada bintang dihiasi dengan bintang-bintang di malam hari. Ya, kemudian diterangi dengan bulan yang indah pada 13, 14, 15. Cuba tengok kat luar ada bulan. 13, 14, 15 ni. Betul kan?
Bulan sempurna. Tapi hujan tak nampak lah. Tapi sekarang Alhamdulillah dah panas. Nampak pagi bintang banyaknya, cantiknya. Indah terang langit. Nampak bulan lawa cantik. Subhanallah. Bila nampak keindahan kebesaran Allah di langit, nak kata apa? Nak kata apa? Subhanallah. Bukan yang tu, ada lagi. Sempurna. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azabannar. Itu betul lah, subhanallah, mensucikan Allah. Tapi kita nak sempurna, tamam. Kan Allah ajar dalam Quran. Ayat apa tu? Surah Al-Imran. Ayat 190. Tahu. Sambung. Inna fi khalqis samawati wal ard. Contohnya. Biar sangat tak apa, panjang saja. Sebab situ kaitan dia nanti. Rabbana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Keyword dia kat mana tu sebelum ucapan tu? Iaitu وَيَتَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Dan bertafakur. Ya, melihat dan menafsirkan ayat-ayat kauniyah. Wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard. As-sama al-ard. Tengok langit, keindahan. Ya, di malam hari begitu indah, tenang, mendamaikan. Nikmat, rasa sejuk, tenang dengan udaranya. Dilihat di langit, sejuk, mata memandang, tidak ada keterikan di malamnya, tenang jiwa. Itulah waktu yang terbaik untuk bermunajat kepada Allah. Kemudian ya, pada penciptaan itu tadi, penciptaan di langit waktu malam. Di siang pula bagaimana? Indah, terang, matahari yang memancarkan sinarnya, mengeringkan bumi yang sebelumnya hujan, lecah, kering dia. Dan haiwan-haiwan mendapat kenikmatan, boleh bergerak mereka itu. Tidak tenggelam kaki mereka di dalam selut dan sebagainya. Nampak tak? Itu yang maknanya apa? Tadabbur. Dia berpijak di atas bumi. Ya. Hidup di atas bumi. Bumi yang sungguh memukau, menakjubkan. Tak dapat diungkapkan melainkan dengan tafakur dia tadi. Allah jadikan di atas tanah yang sama dengan pelbagai pohon-pohon. Pohon yang satu spesies tapi buahnya berlainan rasa, berlainan bentuk. Ambil saja buah mangga. Ya, buah membelam kita panggil orang kampung. Orang sekarang panggil buah mangga. Oh, mango. Mangosteen yang tu. buah apa? Mangosteen. Buah manggis. Ni apa tadi? Mango. Mango. Ada juga orang bagi kucing nama dia mango. Ya. Buah mangga juga lihat. Pelbagai jenis. Dulu kat kampung ada berapa jenis dia mangga? Mangga telur, mangga pauh. Sekarang mangga tak boleh nak sebut. Mangga apple lah, macam-macam mangga lah. Mangga yang sedap kat Perlis tu mangga apa? Harum manis. Masya Allah. Allah bagi nikmat makin bertambah, bukan berkurang. Jadi tafakur. Ya, baik. Tu cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, nikmat tak kalau begitu? Sebab tu Al-Quran ni khazanah ilmu yang tak akan ada titik berhenti. Sentiasa berkembang. Allah bagi setiap orang dia mengerahkan seluruh daya fikir dia, hatinya. Ketika dia membaca, dia cuba nak memahami, dia relate dengan ayat kauniyah tadi, maka Allah akan bagi ilmu pada dia. Ya, Allah akan keluarkan rahsia-rahsianya. Ya, melihat, contohnya Allah ketuk hati dia. Ya, dia baca ayat ni, maka dia melihat seekor semut sedang berjalan. Barangkali dengan melihat pada semut itu, lalu dia pun mentadaburi semut itu. Hasil daripada dalam Quran ada surah semut. Maka tiba-tiba dia belajar sesuatu daripada semut. Akhirnya semut itu memberi manfaat bagi dia. Akhirnya kemudian daripada tidak bersemangat, dia jadi orang yang bersemangat. Dari orang yang gagal, dia jadi orang yang berjaya. Betul kan? Lesson learn from semut. Semut bahasa Inggeris kata apa? Ants. Tu. Ya, learn from ants. Very small, very tiny. Tengok semut, menakjubkan tak? Dia boleh angkat berat, benda lebih berat daripada badan dia, berkali-kali ganda. Kalau dia tak boleh angkat bersendirian, dia timbuk. Tu tengok angkat seekor kumbang besar, kumbang yang tanduk. Waktu hujan ni keluar.
Duduk terbentang tu, sekejap lagi dia datang. Ramai-ramai dia. Timbul gigit, kemudian usung kat atas belakang. Banyak ni. Macam caterpillar. Ya, macam lori tayar banyak yang dia bawa kereta-kereta nak jual. Betul kan? Bawa dia. So what we learn? The power of teamwork. Team, T-E-A-M. Together everyone achieve more. That's the power of teamwork. Like our fingers. One finger, dia korek hidung boleh lah. Boleh kan? Korek hidung, garu-garu. Ya, ni. Ya, itu yang kerja buat. Tapi kalau the whole fingers, 5 fingers, ni boleh jadi satu profession. Tumbuk seorang mati terus. Jadi profession peninju. Tapi dilarang sukan tu sebab apa? Menumbuk muka, haram hukum dia. Tu profession, betul kan? Ni, the power of teamwork illustrated by our arms. Ni our tangan kita ni. Digenggam sekali, dia macam-macam boleh buat. Nampak? Faham? Jadi sebenarnya inilah yang patut kita ajak masyarakat dalam berinteraksi dengan Quran. Menunaikan haknya yang paling utama adalah read with understanding and then you think. Tu. Allah perintahkan kita supaya berfikir. Ayat tadi liulil albab, untuk orang-orang yang berfikir. Sebab tu Allah bagi kita akal ni untuk kita berfikir. Akal ni memproses data, raw information, then you process it through your brain. In our brain ada satu benda, iaitu our mind. Sebab tu ditulis sebuah buku. Dia malas berfikir. Orang kita ni rata-ratanya just based on surface. Tak nak. Sepatutnya kita kena ada ciri orang yang suka berfikir. Berfikir ni apa? Very kritis, very observant, very sensitive, very particular. Dua kena ada kat minda kita. Satu part adalah kritis, satu part adalah kreatif. Both combined, amazing. Apatah lagi ketika berinteraksi dengan tadabbur Al-Quran. Hidup kita akan beautiful, meaningful. Life, live with Al-Quran. Sebab tu Nabi SAW, the living example of Al-Quran. Copy paste daripada Quran Nabi SAW. Sebab tu disebut, akhlak Nabi SAW adalah akhlaknya Quran. Jadi nak cari mana lagi? Semua sumber dah ada kat situ. Cuma kita tak extract rahsia-rahsia khazanah yang tak ternilai dalam Quran. Tu yang keempat. Yang kelima, kewajipan kita nasihat terhadap Al-Quran adalah apa? Beramal. Itulah kemuncak dia. You have to practice what you talk, what you learn. Baru dah namanya meaningful. Kalau tidak, kosong. Seperti apa? Ilmu tanpa diamal. Al-ilmu bila amal kasajarus syajar. Macam mana? Al-ilmu bila amali. Al-ilmu bila amal. Terus Kasyajari. bila samar. Tu. Ilmu tanpa amal seperti pokok tanpa buah. Tak dapat nikmat. Cuma dapat berteduh saja. Kalau dapat buah sedap tak? Sambil berteduh dapat buah makan. Bestnya duduk bawah pohon strawberry. Petik saja sedapnya, tak payah petik. Suruh mulut saja. Ngap satu. Nikmat tak? Durian. Nikmatnya di rumah ada taman buah-buahan. Tu taman buah-buahan. Yang duduk di kampung nikmat tak? Duduk di bandar mana nak ada pokok lah. Kalau boleh pun pokok di depan rumah. Pokok mangga. Pokok durian tak boleh tanam. Walaupun peminat tegar durian. Tapi kalau duduk di kampung, nikmat tak? Ya Allah, kena balik kampung semula. Ada durian, tak nak masuk. Duduk di kampung. Tapi betul. Tapi orang yang kreatif zaman sekarang, dia fikir macam mana nak buat genetic change dalam pokok. Pokok jadi kecil lah. Pokok durian macam bonsai, nanti berbuah. Setahun setengah berbuah lah. Pokok boleh dikecilkan. Belajar daripada bonsai, pokok Jepun. Cukup. Kemudian, apa lagi kewajipan terhadap Al-Quran? Iaitu mengamalkan tadi, mendakwahkan, mengajak manusia kepadanya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Yang ketika mana kita belajar tentang arba'in Quraniyah. Boleh rujuk di situ dalam kita membahaskan tentang 40 dalil tentang keutamaan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Boleh rujuk di situ. Dan yang terakhir, mempertahankan Al-Quran. Mempertahankan daripada apa? Daripada sebarang campur tangan manusia yang jahat. Nak memusnahkannya, menghinanya, atau melakukan takwilan-takwilan yang sesat lagi batil. Dia cuba tafsir Quran itu cara ikut akal nafsu dia. Guna cara pendekatan orang kafir. Itu berlaku. Itu dia panggil kelompok liberal. Kelompok pluralism. Cuba dia nak menamai Quran tu
Ya, kalau kelompok-kelompok batiniah pula, dia takwil ayat-ayat itu yang berkaitan dengan perkara-perkara batin. Ya, konon-kononnya menuju ke ilmu makrifat. Sampai huruf ba tu, titik-titik tu, semua Al-Quran tu tersimpul pada huruf ba. Ba di awal bismillah. Ba pula terimpun semuanya ilmu Quran tu dalam titik. Titik ba tu. Tak ke ya, perkara yang batil yang tak pernah diajar pun oleh sesiapa, hatta ya Nabi SAW pun tak diajar oleh Allah Ta'ala tentang tafsiran seperti itu. Ini tafsiran yang sesat, boleh membawa pada kekufuran. Selesai. Kemudian nasihat yang ketiga adalah kepada siapa? Kepada Rasul. Ini kita telah belajar sebelum ni. Apa dia? Ada 10 kewajipan kita terhadap Nabi SAW. Salam. Ya, boleh dirujuk pada kuliah sebelum ini. Ya, cari di situ. Ya, adakah sudah kita menunaikan kewajipan kita kepada Rasulullah SAW? Tapi kesimpulan utama adalah iaitu kita menjadikan Nabi SAW sebagai our role model. Ikut Nabi SAW, copy paste. Jangan copy edit, jangan copy add, jangan copy modify, jangan copy delete. 100% you have to follow. You are not allowed to do those things. Pandai-pandai pergi tambah. Ya, Nabi SAW tak ajar, dia pergi tambah. Nabi SAW ajar A, dia pergi ajar Z. Dan itu banyak berlaku di zaman ini. Tinggalkan kelompok itu. Walaupun nampak mereka alim, amalan, kalau lawan dengan kita yang berjalan dengan sunnah ni kalah, dia banyak lagi. Zikir juta-juta. Tasbih tak pernah lepas daripada tangan. Ia berpenampilan sunnah, tapi amalannya bid'ah, pergi ke kuburan. Ya, memuja tokoh-tokoh, ya, para ulama yang telah mati. Ya, mengadakan perkara-perkara baru. Ya. Contoh dalam ritual-ritual tertentu. Ya, mentaksimkan logo, gambar-gambar itu, gambar ini. Padahal Nabi SAW melarang. Tu tinggalkan kelompok itu. Senang saja nak kenal mereka itu. Walaupun mereka ramai. Tapi dalil kebenaran bukan ramai. Dalilnya adalah jangan sekali-kali menyelisihi satu orang, iaitu Nabi SAW. Selisih yang ramai tak apa, kerana mereka berada di pihak kebatilan. Tapi jangan selisihi yang satu ini, iaitu Nabi SAW. Ya, tugas kita adalah tadi. Ya, Nabi SAW telah menyampaikan wa'alat taslim, atas kita, wa'alaina at-taslim. Bagi kita ni apa? Taslim, tunduk, cukup. Ya, jangan rasa tak cukup pula. Sebagaimana Nabi SAW, sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mendebat Mu'tazilah, Ibnu Abi Dunya, mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Dia kata, adakah Nabi SAW tahu apa yang kamu ajar? Adakah Nabi SAW menyampaikan? Ya. Tu. Senang je dia debat. Adakah Nabi SAW tak tahu sehingga kamu yang tahu tentang Quran itu adalah makhluk? Tak mungkin. Betul kan? Kalau kata begitu, kafir terus dia. Sebab apa? Dia menghina Nabi SAW, Nabi tak tahu, dia tahu. Seolah dia hebat lah, betul kan? Dia pula Rasul. Tu. Adapun Nabi SAW tahu. Ya. Tapi menyembunyikan, tak menyampai. Kamu yang tahu. Lalu kamu menyampaikan. Lagi parah. Tu dalil, kaedah berdebat dengan ahlul bid'ah. Ya. Mereka akan bawa balik ke jalan Nabi SAW. Nabi buat tak? Tak buat. Kamu buat ni. Apa sah? Apa hal kamu buat? Siapa yang perintahkan kamu buat? Macam contoh. Majlis mereka tu. Majlis Rasulullah SAW. Cinta Rasul. Sedia kursi kosong satu. Atau ramai-ramai bila sampai time Sarawak berdiri semua. Ya, tiba-tiba dalam majlis tu ada seorang tak berdiri. Ya, lalu pun mereka tengok semacam. Ya. Kawan tu pula diajak oleh kawan duduk di situ, terperangkap dia. Ya, tak boleh keluar. Ya. Dia tanya, kenapa kamu tak berdiri? Dia tanya, kenapa pula tak berdiri? Ya, Rasulullah mari di majlis kita. Ya. Siapa dia royak kamu? Rasul datang. Pandai ni. Ya. Siapa beritahu kamu yang Nabi SAW datang? Mana kamu tahu? Terbungkam terus orang tu, tak boleh jawab. Mana dalilnya mana? Kalau ada 10 majlis, 20 majlis semua Nabi SAW datang. Ni bentuk penghinaan pada Nabi SAW. Ni pembohongan yang terang dan nyata. Tapi manusia bila terkena talbis iblis, tertipu dengan penampilan ikut. Itu selamatnya orang yang faham tentang agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Parah sekarang tak kerusi lagi. Dia kata Nabi SAW duduk, nampak orang dia buat muka macam tu, tengok orang Rasul datang. Takkan muka sampai macam tu, takut sekali kita tengok Nabi SAW datang, tu gembira, ceria, betul kan? Menangis air mata. Ini pembohongan je, berlakon. Aktor paling hebat di zaman ini. Dia dalam membohongi manusia. Nampak tak? Jadi kalau kita ada neraca ni, tengok hadis ni, pasti kita akan berani untuk mengingkarinya. Tak akan takut. Sebab apa? Kita ada hujah nanti di hadapan Allah. Ni kan perkara gaib. Perkara gaib macam mana dia boleh kata ada? Kau buktikan Nabi SAW. Okey, kau buktikan suruh Nabi SAW bersuara je aku nak dengar. Boleh? Tak boleh.
Dan terbatal dengan dakwaan dia tu. Nabi SAW, tengok peristiwa paling penting ketika Nabi SAW wafat. Para sahabat bertelingkah nak lantik. Siapa nak ganti Nabi SAW? Pada hari saat itu kritikal tak? Kritikal patutnya waktu itulah yang aulanya Nabi SAW datang. Okey, jangan berkelahi. Ya, aku telah lantik Abu Bakar As-Siddiq. Ni secara yaqazah kan ni. Dia mereka kata Nabi SAW boleh dah saja datang dalam keadaan yaqazah. Kalau ikut istilah mereka. Atau Nabi SAW mimpi, datang dalam mimpi Abu Bakar pada malam tu. Dan datang dalam mimpi Umar radhiyallahu anhu, dan datang dalam mimpi dalam Sa'ad bin Mu'az daripada Ansar. Nanti bila mesyuarat, oh asal dia aku pun mimpi sama, dia mimpi sama, sepakat kita lantik Abu Bakar. Sebab apa? Perintah Nabi SAW. Ada tak dalam sejarah begitu? Tak, ni batil di atas kebatilan. Sungguh pembohongan yang sangat terang di siang hari. Inilah bencana. Kazzabun. Ya. Kena berani tegaskan begitu. Sebab orang takut, dia ni jangan kita ni. Jangan apa? Menyelisih Nabi SAW. Sebab itu tetap akan ada sekelompok umat yang menjelaskan kebatilan. Ya. Sebab itu Nabi SAW ingatkan kita supaya kita berada di kelompok ini. Ya. Supaya berada di kelompok mana? Iaitu At-Taifah Al-Mansurah. Ya, iaitu sentiasa akan datang setiap zaman Allah pelihara agama ini. Dengan adanya taifah, la tazulu taifatun min ummati alal haqq. Alal haqqi mansurah. La yadurruhum man khalafahum wa khazalahum hatta ya'tiya amrullah. Sentiasa akan ada satu kelompok dari umatku yang berdiri tegak di atas kebenaran. Yang bertolong tidak akan pernah dapat dicelakakan oleh orang-orang yang menyelisihi mereka dan menelantarkan mereka sehingga datanglah keputusan daripada Allah. Sedikit mereka itu setiap zaman, qalil. Tapi mereka tetap akan menyampaikan kebenaran walaupun ditentang habis-habisan. Musuh memang banyak. Terutamanya di zaman sekarang. Yalah, umat Islam firqahnya ada berapa? 73. Satu je ni yang tegak ni. La tazulu ta'ifatun ni. 72 lagi ni. Surrounded. Dia surround this only one. Safe set. Dia sekte yang selamat satu ni. Iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berjalan di atas mazhab salaf. Baik. Yang seterusnya secara ringkas. Iaitu nasihat bagi para imam kaum muslimin. Pemimpin. Apa maksudnya? Para pemimpin. Para pemimpin negara, sultan, presiden dan sebagainya yang sah di sisi undang-undang. Nasihat kepada mereka apa? Iaitu menolong, menyokong mereka dalam kebenaran dan keadilan. Patuh kepada mereka. Ya, dalam urusan kebaikan. Tegur mereka dengan cara sopan sesuai yang diajar oleh Nabi SAW. Bukan menghasut di podium-podium umum. Ya, melakukan demonstrasi dan sebagainya di jalanan. Itu cara yang dilarang. Mirip cara orang Khawarij. Ya, jangan hasut orang ramai supaya keluar daripada barisan ketaatan yang membawa kepada kekacauan, hilang keamanan, rosak harta benda. Ya, akhirnya negara kucak-kacir. Jadi seperti Timur Tengah tu. Ya, Arab Spring tu. Tengok apa jadi pada Libya. Yang aman, duit mahal, kaya, makmur. Jadi pegedana paling miskin. Yang bagi arahan itu siapa? Duduk istirahat, kaya dia. Mewah dia. Yang memprovokasi tu. Ya. Tengok apa jadi kepada Iraq. Yang asalnya Al-Sunnah punah jadi. Syiah pula yang take over. Nyawa orang Islam dikejar, dibunuh. Tak ada nilai. Ya. Begitulah di negara lain. Apa yang jadi di Yaman. Dengan masuknya Syiah Husi itu. Ya, proksi daripada Syiah Rafidah. Daripada Iran. Begitulah di tempat-tempat lain. Ya. Keluar fatwa yang sangat berbahaya. Ya. Turun ke jalanan. Hancurkan pemerintah yang tirani atau zolim kononnya. Padahal Islam ajarlah. Sabar, sabar. Tetap taat. Sebab ada mudarat nanti. Syria, cuba lihat apa jadi. Itu semuanya sezaman. Syria, Tunisia, Libya, Iraq, Yaman, Mesir. Mana ada keamanan? Sebab apa? Langgar perintah ni. Nabi SAW awal-awal nasihat ni. Iaitu nasihat terhadap pemimpin apa? Taat. Ya. Kalau mereka melakukan kezaliman, mereka akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Kamu bersabar. Ya. Dalam perkara makruf, ikut. Dalam perkara yang dilarang, jangan taat. Tapi nak turun memberontak, menghasut, itu diharamkan. Jika kamu langgar, jadilah seperti apa yang kita tengok pada hari ini. Betul kan? Contoh. Ya, dan ada perincian dalam bab ini. Kemudian yang terakhir, nasihat kepada orang ramai, kaum muslimin. Itu ajak mereka pada Al-Quran dan As-Sunnah. Di atas pemahaman para salaf. Ajar mereka, didik mereka, sampaikan ilmu yang benar. Ya, yang datang daripada qala Allah wa qala Rasul. Sayangi mereka. Ya, cintai mereka. Ya, walaupun mereka telah menyimpang, tetap kita sayang pada mereka sebagai tanda mereka seorang muslim. Sebab innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Damaikan mereka, nasihati mereka, ajak mereka.
Dua kelompok Islam yang berkelahi, bergaduh, berpuak-puak, berparti-parti, berorganisasi. Tugas kita apa? Mengajak mereka bersatu. Berjalan di atas tariqah Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafus salih. Jadi hadis ini sungguh besar faedah. Maka jika kita berjalan dengan nasihat yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka kita akan temui baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Aman, tentram, negara yang penuh dengan keberkatan. Tapi bila kita keluar daripada jalur nasihat Nabi SAW ini, maka kita akan lihat kehancuran demi kehancuran, perpecahan demi perpecahan, penyimpangan demi penyimpangan. Akhirnya umat Islam seperti anak ayam yang kehilangan ibunya. Tak tentu arah kejadiannya. Dan itulah yang kita lihat. Namun begitu, Allah tetap akan datangkan orang yang menzahirkan kebenaran, menasihati, mengingati mereka. Ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah, kembali kepada jalan Allah. Jalan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW untuk kita berjalan di atasnya. Jadi hadis ini merupakan salah satu hadis yang menjelaskan pokok yang berkaitan dengan agama. Jadi berjalan di atas hadis ini, insya-Allah kita akan mendapat kebaikan, kita akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah setiap diri melakukan yang termampu untuk dia, mesti berusaha untuk menerapkan hadis ini. Khususnya yang berkaitan dengan perkara-perkara yang telah disebutkan dalam 5 jurusan ini. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Insya-Allah panjang umur, subuh nanti kita akan berpindah pada hadis yang ke-8, iaitu hadis yang berkaitan dengan kalimah la ilaha illallah dan beberapa perintah. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah, kefakihan, ditetapkan di atas jalan at-taifah al-mansurah, yang Nabi SAW perintahkan kita untuk berjalan di atasnya. Dan Allah berikan kita kesungguhan di dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW dan beramal dengannya serta menyampaikannya kepada orang lain. Wallahu a'lam. Semoga Allah menghimpunkan kita kesemuanya nanti di dalam syurga Firdaus bersama dengan Imam An-Nawawi rahimahullah, dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.